Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama saya, Wani Carey. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita mulakan sesi perkongsian atau sesi pembelajaran kita hari ini, Wani nak ingatkanlah sentiasa menjaga SOP. Bagaimana caranya? Dengan sentiasa cuci tangan, pakai hand sanitizer, kalau nak keluar kena sentiasa pakai pelitup muka, dan yang paling penting, kalau kita berada di tempat awam, kena jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Baiklah pelajar semua yang sedang menonton Road to Success, apa khabar anda semua? Semua sihat? Dan Wani harap untuk kali ini anda akan bersedia kerana apa? Sekarang kita akan belajar subjek prinsip perakaunan kertas 2 pula. Macam tadi kita dah bersama dengan Afiq Syazwan dan juga Cikgu Aini untuk kertas prinsip perakaunan 1. Tapi kali ini untuk kertas kedua pula. Jadi macam mana untuk kuasai kertas ini? Oleh itu, kita akan bersama dengan guru jemputan kita, tapi kita nak tahu dululah profil guru jemputan kita ini. Jom kita saksikan. Believe in yourself and you will be unstoppable. Bersama dengan kita Cikgu Aini. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Kita berjumpa lagi Cikgu. Okey, tapi kali ini untuk kertas prinsip perakaunan kertas 2. Tapi sebelum tu, Wani nak tanya Cikgu lah. Tadi Cikgu dah bersama dengan Afiq untuk kertas 1. Ya. Macam mana Cikgu? Okey? Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Saya pasti semua pelajar di luar sana mesti dapat input yang diberikan oleh Cikgu hari ini. Ya. Dan untuk kali ini, Wani nak tanya Cikgu lah. Untuk Ya. kertas 2 ni kan Cikgu, sebenarnya kertas 1 ke kertas 2 lebih sukar untuk skor Cikgu? Kalau saya nak jawab sama ada kertas 1 ataupun kertas 2, kedua-duanya mudah untuk kita skor, Wani. Betul ke Cikgu? Itu Sangat bagi Cikgu lah mudah dua-dua untuk tu kita mudah skor. Cikgu. Sebab macam Wani sendiri, Wani pun mengambil subjek ini dan Ya. Wani rasa untuk susah yang nak skor tu kertas 2 lah. Sebab kita kena hafal format Cikgu. Ya. Format tu banyak. Tapi Wani pasti hari ini Cikgu akan sediakan teknik menjawab yang berguna untuk pelajar-pelajar aplikasikan dalam kertas perakaunan 2 untuk exam nanti. Baiklah, kita nak tanya pendapat-pendapat pelajar dulu tentang subjek prinsip perakaunan 2 ini. Jom kita saksikan. Bagi saya, prinsip perakaunan kertas 2 sangat senang untuk skor sebab dalam satu soalan tu mengandungi banyak markah. Maksimum yang kita boleh dapatkan dalam satu soalan tu dalam 10 hingga 15 markah. Cikgu saya juga selalu bagi soalan-soalan daripada tahun lepas sebagai persediaan dan untuk menduduki peperiksaan SPM. Hai, bagi saya untuk kertas 2, prinsip akaun tidaklah susah kerana bagi saya senang untuk mendapat markah. Terutamanya untuk tajuk akaun pengeluaran di mana kita hanya perlu memasukkan nilai-nilai yang diberi dan mencari nilai akhir untuk akaun pengeluaran. Guru kami sentiasa memberikan kami tips-tips untuk menjawab soalan kertas 2 dan sentiasa memberikan kami latihan dan nota-nota ringkas agar kami mahir dalam menjawab peperiksaan akan datang. Untuk subjek akaun, antara kertas 1 dan kertas 2, saya lebih cenderung untuk menjawab kertas 2 kerana mudah untuk mendapatkan markah. Selain itu, dengan latihan, tips dan juga nota yang diberikan oleh guru, membuatkan saya bertambah yakin untuk mendapatkan A dalam subjek akaun. Itulah dia pandangan para pelajar mengenai prinsip perakaunan 2. Betul lah kata Cikgu. Kertas 2 sebenarnya mudah aja. Ya. Kalau kita sentiasa buat latih to be tanpa henti ya Cikgu. Ya, betul. Okey, baiklah. Untuk hari ini Wani pasti murid-murid di luar sana sudah bersedia untuk sama-sama dengan Cikgu Aini dan Cikgu pun mesti dah bersedia. Tapi sebelum itu mari kita berehat sebentar dan kita jumpa lagi dalam Road to Success SPM 2020. Apa itu disinfeksi? Disinfeksi merupakan tindakan pembersihan permukaan yang tercemar dengan kuman,
Menggunakan bahan disinfeksi komersial yang mengandungi 70% alkohol, cecair peluntur yang mengandungi 5% kepekatan sodium hipochlorite atau sabun pencuci. Permukaan yang kerap disentuh dan perlu dilakukan disinfeksi adalah tombol atau pemegang pintu, susur tangga, sinki, kepala paip, suis lampu, pemegang flash tandas, meja, butang lift, kerusi dan sofa. Alatan yang perlu disediakan termasuklah mop, baldi, kain lap, bahan disinfeksi komersial, air, botol penyembur, sarung tangan getah, penutup hidung dan mulut dan penyedut habuk. Terdapat pelbagai jenis bahan disinfeksi komersial dan penggunaannya adalah berpandukan kepada label pada botol. Contohnya, sukatan untuk cecair peluntur adalah 1 liter cecair peluntur ditambah dengan 9 liter air. Persediaan perlindungan diri sebelum memulakan disinfeksi. Cuci tangan dengan air dan sabun. Pakai sarung tangan getah dan pakai penutup mulut dan hidung. Disinfeksi boleh dilakukan secara lap, mop atau semburan. Disinfeksi secara lap dan mop dilakukan dengan cara pergerakan sehala. Peringatan. Pastikan anda tidak menambah bahan lain ke dalam cecair disinfeksi bagi mengelak tindak balas yang tidak diingini. Setiap bancuan cecair disinfeksi hanya boleh digunakan sekali. Cuci tangan sebelum dan selepas melakukan disinfeksi. Buka tingkap untuk aliran udara selepas melakukan disinfeksi. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2020 bersama saya Wani Carey dan juga Cikgu Aini. Baiklah anda semua, sebelum kita mulakan, Wani nak ingatkan sentiasa patuh SOP, okey? Basuh tangan, pakai pelitup muka dan jaga jarak. Baiklah Cikgu, hari ini kita bukan sahaja berdua di studio kerana Wani akan memanggil pelajar-pelajar yang akan bersama dengan kita dari SMK Sultan Badli Shah Kulim, Kedah. Mana pelajar-pelajar kita? Okey, kat sini. Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam. Hello everyone. Okey, ini dia anak-anak murid cikgu ya? Ya. Okey, mungkin kita boleh perkenalkan. Okey, Wani sebutlah nama mereka. Kita ada Nur Nadira, Puteri Najia. Puteri Najla. Puteri Najla, Wong Jin Han. Bawah tu Hanisha. Hanisha, ini Terish. dan juga Sorna. Okey, inilah dia pelajar-pelajar dari SMK Sultan Badli Shah Kulim, Kedah. Baiklah, kalau anda semua sudah bersedia dan cikgu pun sudah bersedia, mari kita mulakan cikgu. Terima kasih Wani. Assalamualaikum semua anak-anak murid cikgu dan selamat petang. Semua dah makan ke ni? Selamat petang cikgu. Hai. cikgu. Hai Terish, kita jumpa lagi Terish. Kita jumpa lagi. Hai cikgu. Nadira, Putri, Wong dan juga Hanisha. Okey, semua Hai. ready hari ni kita nak belajar kertas 2? Ready. Okey, alright. Kepada penonton-penonton di luar sana dan juga terutama calon-calon SPM 2020. Okey, kertas 2, prinsip perakaunan, masa yang perlu awak jawab 2 jam 30 minit. Okey, gunakan masa tu dengan sebaik-baiknya mungkin. Okey, supaya awak tak orang kata apa, gemuruh ataupun nervous untuk jawab. Kadang-kadang bila masa ni sangat singkat, awak akan mudah lupa format, mudah lupa lepas ni nak kena buat apa. Cuba dalam masa yang ada ni, awak ambil satu set kertas 2, awak cuba jawab dalam masa 2 jam 30 minit. Boleh cuba. Banyak lagi masa ni Wani. 8 Mac kita akan exam. Sempat lagi cikgu. Sempat lagi. Okey. Bagi cikgu banyak lagi masa. Betul. Bagi cikgu banyak lagi masa. Okey, kita teruskan lagi dengan kertas. Dia ada 2 bahagian, bahagian A dan bahagian B. Bahagian A, 3 soalan awak wajib jawab. Ini semua dah maklum. Calon-calon SPM pun semua dah maklum. Dan membawa markah 60 markah. Bahagian 2 ataupun bahagian B, 3 soalan juga diberi kepada awak. Tapi awak kena jawab 2 je.
jawab je lah 2 je. Awak jangan nak jawab banyak-banyak. Tak Lebih. payah jawab 2 je lah. Kita fokus kepada 5 soalan yang perlu awak jawab itu. Okey, seterusnya. Okey, apa yang diuji di sini selain daripada mengingat dan memahami, ia menggunakan juga kemahiran mengaplikasi, awak apply awak pun soalan tu dalam bentuk pengiraan, kemudian menganalisis soalan tu, perlu tengok satu persatu bagaimana ia boleh membantu awak menjawab. Lepas tu menilai dan juga mencipta. Mencipta ni awak kena sediakan format yang dikehendaki. Kalau soalan milikan tunggal, awak wujudkan penyata keuangan. Itu awak mencipta penyata keuangan awak berdasarkan soalan yang telah diberikan. Okey, seterusnya. Kertas 2 daripada 100 markah SPM, 60 markah akan diambil daripada kertas 2 Wani. 60 markah akan diambil. Banyak ya cikgu? Banyak. Kertas 1 tadi 20. 20. Kertas 2 60. 60. Kertas 3 20. Okey. Jumlah 100. Jadi banyak markah daripada kertas 2. Dan seperti kertas 1, aras kesukaran dia sama juga seperti kertas 1. Soalan aras rendah 5 soalan. Bukan 5 dari segi nisbah 5, nisbah 3, nisbah 2. 5 soalan mudah aras rendah, aras sederhana 3 dan aras tinggi 2. Maksudnya soalan aras tinggi ni tak banyak diuji Wani. Sangat tak banyak. Banyak diuji aras rendah. Lebih mudah untuk skor di aras rendah lah sebenarnya kan cikgu? Betul. Okey, kita pergi lagi kepada kertas 2 ini. Soalan 1 10 markah. Soalan 1 10 markah. Soalan 1 ni lah yang banyak, yang boleh bagi markah banyak dekat awak. Dia boleh bagi 10 sebab soalan 1 ni soalan yang aras rendah, aras sederhana Wani. Dia boleh membantu murid. Siapa nak bagi 10 markah kat kita kan Wani? Kita lah nak kena permulaan kertas lah selalunya kan cikgu. Dia nak bagi mood okey dekat calon supaya boleh bestnya jawab. Bestnya boleh jawab dengan elok kan. Dia bagi mudah dululah. Susah kat belakang. Betul. Dan soalan biasanya uji adalah soalan di mana-mana topik tingkatan 4 dan tingkatan 5 lah. Kita tak sebutlah soalan mana kan, tapi mana-mana soalan daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh soalan 1 ni. Cikgu nak tunjuk kepada semua contoh soalan yang senang, yang katanya senang itu. Okey, pertama, penyata keuangan mesti disediakan dalam tempoh yang ditetapkan dan boleh difahami oleh pengguna keuangan. Nyatakan ciri, 2 ciri. Ini teori, Wani. Teori 2 je. Kalau markah dia 2, kalau 2 markah, jawapan dia 2 lah. Nak jawab lebih, tak ada masalah, jawab je lebih. Tapi pastikan masa tu. Masa kita tu terhad. Jawab, kalau rasa tak yakin, jawablah 3. Kalau tak yakin, jangan jawab 1. Jangan kurang daripada markah tu. Dia lebih, jangan kurang. Ya, dan cikgu telah letak jawapan di sini. Antaranya adalah, ini bab 1 tau. Bab 1 ciri kualitatif. Boleh rujuk balik bab 1, ada 7 ciri di mana salah satunya adalah pemasaan dan kebolehfahaman. Ada lagi nak jawab anak-anak murid cikgu? Ada lagi ciri kualitatif yang awak rasa awak nak sebut? Okey, siapa tahu boleh tambah. Tambah lagi 1 atau 2. Dari segi pemasaan cikgu dah letak kat sini, kebolehfahaman, satu lagi. Kita minta lagi 1 lah. Cikgu nak minta siapa cikgu? Mana-mana je, siapa-siapa saja yang ada di sini. Okey, jom kita tanya Puteri Najla lah. Boleh bagi lagi 1? 1 lagi ciri kualitatif. Tahun 2000 kita boleh tahun lepas dengan tahun ini. Kita boleh lihat penyata keuangan tahun lepas dengan tahun ini. Okey. Kita boleh lihat dari segi bandingan. Putri dengar tak ni? Putri boleh dengar kami? Bandingan. Salah Okey, satu tak lagi. apa cikgu. Cikgu bagi je dulu. Nanti mereka akan dengar. Salah satunya adalah bandingan pun adalah ciri kualitatif. So awak letaklah 2 sahaja. Dia ada 7 kalau tak salah saya lah untuk kualitatif. Okey, lagi seterusnya. Contoh 1, soalan 1. Apakah kesan urus niaga berikut kepada persamaan perekonomian? Ini persamaan perekonomian, bukan catatan bergu. Beza tu, catatan bergu, debit dan kredit. Persamaan perekonomian, dia akan kita kena letak urus niaga tu, kita kena cuba rekod penambahan ke pengurangan. Tambah di mana, tolak di mana. Kalau aset, urus niaga ni tambah ke tolak?
Kalau liability, urus niaga ni tambah ke tolak? Dia berkaitan dengan penyata kedudukan keuangan sahaja. Okey, baca soalan. Dia nak persamaan perakaunan. Okey, dan beli barang niaga secara kredit. Dalam persamaan perakaunan, bila beli barang niaga, dia menambahkan inventory. Ia akan meningkatkan inventory sebab inventory dalam aset semasa. Lagi, secara kredit daripada Din Enterprise. Bila beli barang secara kredit, ia adalah akaun belum bayar. Din Enterprise adalah akaun belum bayar. Kalau catatan bergu, kita akan masuk barang niaga ini dalam debit akaun belian dan kredit Din Enterprise iaitu akaun belum bayar. Tapi persamaan perakaunan, kalau calon masih jangan lupa ya format persamaan perakaunan tu, kalau dah tak nak, kalau tak jelas boleh rujuk balik persamaan perakaunan. Dia ada kolom aset, dia ada kolom liability, dia ada kolom equity pemilik. Dia tak ada kolom Din Enterprise, tak ada nama-nama tu, tak ada. Semua kita satukan dalam akaun belum bayar dan akaun belum terima. Jadi jawapannya di sini adalah inventory bertambah, tambah dekat inventory, akaun belum bayar bertambah, tambah dekat liability. Itu cara dia. Dua markah di sini. Okey? Alright, mudah untuk dapat 2 markah. Ya, Ini 2 markah. ini kiranya basic question lah kan cikgu yang sentiasa ditanya. Soalan asas. Okey. Okay. Baik. 2 markah dah 4 markah kita Ya, boleh dapat. betul. Seterusnya kita lihat lagi soalan contoh 1. Okey, berdasarkan ini soalan 3 kata 5, berdasarkan maklumat berikut, hitung kos jualan bagi Amin Enterprise jika margin untung kasar adalah 20%. Okey, di sini cikgu pun telah tunjuk jalan kerja dia. Okey, dia bagi margin untung kasar. Topik 3 kata 5, bab 1, modul 1, analisis nisbah, awak kena hafal formula. Okey, anak-anak murid cikgu. Untuk analisis nisbah, kita ada nisbah kecairan, kita ada nisbah kecekapan dan kita ada nisbah keberuntungan. Okey, berapa banyak formula kita kena hafal dalam nisbah-nisbah tu? Jumlah formula lah. Nisbah keberuntungan ada berapa? Ya? Kalau tak silap 13. 13. Nisbah keberuntungan ada berapa formula? Nisbah keberuntungan ada 4. 4 formula. 4 formula. Hafal sekarang 4 formula tu. Topokan, margin untung kasar, margin untung bersih, pulangan atas modal. Okey. Alright. Kemudian nisbah kecairan ada 2 formula. Hafal formula tu. Kalau boleh hafal. Tak hafal lagi cikgu, hafal. Masih ada masa wajib untuk menghafal. Betul cikgu. Dan nisbah kecekapan tu hafal. Sebab bila awak jalan kerja, awak ada letak formula, dia memberikan markah kepada awak sebenarnya. Formula itu pun dah memberikan markah. Jalan kerja kalau tepat memang markah penuh. Tapi kalau ada formula, markah tu pun awak dah perolehi. Betul, kita lihat cikgu. juga kepada bentuk soalan lah. Okey. So di sini cikgu telah dia berikan margin untung kasar 20%. Cikgu mudahkan kepada awak, awak senarai, awak tulis dulu formula margin untung kasar tu, iaitu untung kasar bahagi jualan bersih darab 100. Tulis formula masa pengiraan tu, masa nak mengira tu. Okey? Lepas tu dia 20% dia dah berikan dalam soalan. Awak letaklah kat sini 20%. Ya. Dia tanya untung kasar, buatlah tanda soal. Tanda soal. Okey. Lepas tu jualan bersih darab dengan 100%. Jadi jawapan di sini anak murid cikgu berapa? Okey, siapa boleh jawab soalan yang ini? Berapa margin untung kasar dia? Okey, ada yang dah ada jawapan? 120,000. 120,000. Itu dia Puteri Najla. 120,000. Ya, kita Alright. ingat formula dia. Kita ingatkan formula dia. Okey, seterusnya. Maklumat berikut adalah berkaitan dengan belanjawan tunai. Ini adalah pengiraan ringkas untuk belanjawan tunai. Kita ada baki awal, kita ada penerimaan dan juga kita ada kurangan. Okey, hitung jumlah pembayaran untuk belanjawan tunai berkenaan. Di sini, cikgu telah berikan formula kepada awak bagi awak mudah untuk kita dapat lebihan ataupun kurangan jumlah penerimaan tolak jumlah pembayaran.
Itu formula dia. Kalau awak tahu format, awak boleh nampak bagaimana nak dapat kurangan dan lebihan. Jadi cikgu letak dah di sini. Kurangan kita akan kurungkan dia Wani. Ya. Okey, sorry. Kurangan kita akan kurungkan. Dan 11,312 jumlah penerimaan dia dah bagi. Kita cari jumlah pembayaran sajalah. Sebab dia tanya jumlah pembayaran. Okey. Alright. Jadi jawapan dia, ada yang dah jawab untuk yang ni? Okey, Hanisha. Jawapan untuk jumlah pembayaran adalah 11,388. 11,388. Boleh masing-masing kira di rumah. Okey, seterusnya kita bagi lagi contoh soalan 2 dan 3. Tadi soalan 1 cikgu bagi contoh nak bagi nampak. Soalan 2 dan soalan 3 ni ia wajib jawab dan satu soalan memberi markah 25 markah. Okey, dan apa yang dinilai adalah seperti yang sebelum ni, kemahiran mengaplikasi, menganalisis, menilai dan juga mencipta. Dan dalam soalan bahagian A ni, jalan kerja kena tunjuk. Tunjuk jalan kerja tu. Buat satu, sama ada awak nak tunjuk dalam penyata tu nanti ataupun awak nak tunjuk di luar tu. Boleh. Okey. Seterusnya kita pergi lagi bahagian B. Soalan 4, 5 dan 6 di mana sama kemahiran yang sama juga Wani diuji sama sahaja. Aras dia pun sama 5, 3, 2 dan juga soalan bahagian B ni awak kena jawab 2 daripada 3 soalan. Okey, satu soalan membawa 20 markah. Itu overall secara ringkasnya berkaitan dengan kertas 2. Okey, hari ini kita sama-sama dengan cikgu kita buat satu topik yang sangat digemari oleh murid-murid di luar sana iaitu milikan tunggal. Kita akan buat pelarasan milikan tunggal. Okey, boleh? Boleh. Alright, kita mulakan dengan Puan Zahara menjalankan perniagaan Zahra Enterprise yang beroperasi di Kuala Lumpur. Yang berikut adalah imbangan duga. Okey, dia berikan imbangan duga awak pada 30 September 2019. Bila baca soalan, hati-hati dengan tempoh. Lihat tempoh perakaunan tu. Kalau berakhir 30 September, maksudnya dia mula pada 1 Oktober 2018. Tempoh perakaunan setahun. Okey, kebiasaannya setahun. Okey, awak boleh lihat di sini. 1 Oktober dia mula untuk inventory dan berakhir 30 September 2019. Okey, so tempoh perakaunan 19. Kita lihat lagi, dia ada pinjaman bank Matang 2019. Hati-hati juga dengan Matang, dia menguji awak liability semasa ke liability bukan semasa. Itu kena tahu. Kalau 2019, kita berakhir 2019, pinjaman bank ni adalah liability semasa. Okey, nanti kita masuk masa. Kemudian peruntukan hutang ragu. Di mana dia berikan yang tahun lepas ada, dia bawa ke tahun ini. Ada pelarasan nanti kita nak kira. Okey, lagi bank. Bank kenapa berada di sebelah kredit pula? Hati-hati juga sebab bank bila berada di sebelah kredit ia adalah liability semasa. Masa awak nak baca imbangan duga tu, tulis kat sebelah tu. Liability semasa. Nak masuk dekat mana? Aset semasa. Tulis supaya awak nampak. Baca satu persatu. Kemudian, angkutan masuk, angkutan keluar pun ada. Angkutan masuk adalah belanja. Angkutan keluar pun belanja. Cuma angkutan masuk, kita akan kira dalam belian nanti. Nanti cikgu tunjuk. Tunai. Debit. Aset semasa. Ambilan pun ada. Modal pun ada. Belanja am. Insurans, inventory barang niaga, inventory awal barang niaga, faedah atas pinjaman belanja, lain-lain akaun belum bayar, lain-lain akaun belum terima. Nanti cikgu jelaskan benda ni. Cetakan dan alat tulis belanja, hartanah aset bukan semasa, belian belanja membaiki, pulangan dia bagi 2. Di sini awak kena tahu pulangan jualan tu debit ke kredit, pulangan belian tu debit ke kredit. Kena tahu yang tu. Kemudian jualan, gaji, akaun belum bayar, akaun belum terima dan juga pengangkutan belanja. Di sini soalan dia bagi, jangan awak rasa confused, dia bagi 2 pula. Lain-lain akaun belum bayar, lain-lain akaun belum terima. Itu tak ada masalah pun. Akaun belum bayar, akaun belum terima, ini adalah penghutang dengan pemiutang yang beli barang niaga secara kredit dengan kita, jual barang secara kredit dengan kita. Jual ataupun beli. Kalau dia bagi lain-lain tu mungkin kita ada beli ataupun kita ada jual sesuatu yang bukan barang niaga. Kita jual secara kredit. Maksudnya ia adalah lain-lain daripada akaun belum terima. Jangan takut dengan perkataan yang awak baru lihat di sini. Dia sengaja letak di sini tapi sebenarnya dia nak uji awak nak masuk dekat mana? Aset semasa ke liability semasa? Okey, baca imbangan duga tu. Okey, kita pergi lagi kepada pelarasan. Lepas ni cikgu akan berikan pelarasan. Okey, maklumat tambahan. Inventory pada akhir. 30 September ni adalah inventory akhir. Okey, dan ada barang niaga. Ini adalah inventory barang niaga. Yang ni kita akan masuk dalam
akaun perdagangan dan untung rugi dan penyata kedudukan kewangan. Ada 2 tempat kita akan masuk. Kemudian alat tulis. Ada inventory akhir alat tulis. Bila ada inventory akhir alat tulis ini, awak kena buat pelarasan alat tulis. Kena buat pelarasan. Awak kena sediakan pelarasan di mana kalau kita lihat imbangan duga 1-3, kita lihat tadi imbangan duga, alat tulis, cetakan dan alat tulis. Mana cetakan dan alat tulis tadi? Okey, di sini cetakan dan alat tulis 13470. Ini yang telah kita bayar. Alat tulis tu kita telah beli. Tiba-tiba akhir tahun dia bagi ada yang tak habis digunakan 2490. Jadi pelarasan perlu dibuat di situ. Sebab inventory yang akhir, yang stok yang tak habis guna, alat tulis tak guna, kita tak boleh iktiraf sebagai belanja Wani. Kita kena asingkan dia. So di sini cikgu telah buat alat tulis yang tidak digunakan 2490, alat tulis yang diiktiraf sebagai belanja. Berapa anak-anak murid cikgu? Alat tulis yang kita akan iktiraf sebagai belanja. Okey, kita tambah ke kita tolak yang tu? Okey, pelajar rasa kena tambah ke tolak? Okey, Okey, tolak. sikit. Alah, makan dah ke ni? Tak apa, jangan malu. Okey, jadi kita tolak. Berapa nilai alat tulis yang kita akan iktiraf sebagai belanja? Okey, Wang. Ya. 10,900. Oh, ramai-ramai. Okey, tak apa. 10,000. 10,000. 980. 10,980. Okey, cikgu tunjuk di sini. Nampak? Dalam imbangan duga, cikgu dah buat pelarasan di sini. 10,980. Untuk pelarasan ni, awak ubah dalam imbangan duga tu. Ubah, conteng-conteng imbangan duga. Jangan tak conteng. Banyakkan conteng dalam imbangan duga. Ada pelarasan, baiki. Ataupun ubah supaya jadi bilangan yang betul. Amount yang betul. Ya. Okey, dan jangan lupa inventory akhir alat tulis ni nanti kita akan masuk dalam aset semasa. Dalam ni tak ada inventory alat tulis. Kita letak di bawah soalan tu. Contenglah kat mana-mana supaya awak alert, awak tahu adanya. Nanti bila kita nak buat penyata keuangan, kita takut kita lupa. Ya, betul. Lupa nak masuk. Jadi kita letak siap-siap. Tulis terus, cikgu. Tulis dulu. Okey, lagi maklumat tambahan yang kedua. Faedah atas pinjaman bank telah dibayar 31 Ogos 2019. Tempoh perakaunan sampai 31 September. Tempoh perakaunan kita sehingga 30 September. Minta maaf. Okey, tapi pinjaman ni telah kita bayar sehingga Ogos saja. Dalam perakaunan kita kena iktiraf belanja setahun. Kita kena iktiraf setahun. Jadi berapa bulan tak bayar? Anak-anak murid cikgu, berapa bulan dia tak bayar? Sebulan. Jadi kita kena kiralah berapa sebulan. Okey, cara dia pertama sekali awak ambil pinjaman 6% ni. 6% ni adalah faedah atas pinjaman setahun. Kita kena kira 42,000 ni darab 6%. Kita kena kira di situ. Okey, berapa? 42,000 darab 6%. Berapa nilai dia? Yang lain ada boleh? 520. Berapa Putri? Tak dengarlah Putri. 2,500. 2,000? 2,520. 2,520. Itu adalah belanja faedah atas pinjaman yang kita kena bayar, yang kita kena jelaskan dan kita kena iktiraf sebagai belanja. Okey, cikgu scroll lagi di sini. Okey, cikgu dah telah buat pelarasan. Faedah atas pinjaman cikgu tukar. Nilai tadi sebenarnya faedah atas pinjaman 2,310. Kita dah bayar 2,310. Kita telah bayar. Tapi sepatutnya kita bayar adalah 2,520. Kita kena iktiraf dia sebagai belanja. Habis yang tak bayar cikgu, yang tak bayar itu macam mana? Kita akan masukkan sebagai faedah atas pinjaman belum bayar. Liability semasa. Okey, lu tulis kat bawah ni supaya kita tak lupa. Okey? Lagi seterusnya, pelarasan yang seterusnya. 3, insurans yang dibayar adalah termasuk insurans atas bangunan untuk 12 bulan. Hingga 31 Disember 2019 sebanyak 660. Okey. Dia kata dekat sini, insurans 660 ni dia bayar setahun sehingga Disember. Tempoh perakaunan kita sehingga 30 September. Maksudnya dia lebih bayar, cikgu. Pandai Wani. Wani nampak pun. Kalau insurans terlebih bayar, ia adalah
bayar. Ia adalah prabayar. Jadi cikgu tunjuk dekat sini penyelesaian. Rujuk tempoh perakaunan dulu. Berapa bulan terlebih bayar? Kita kena cari berapa bulan terlebih bayar. Cara yang mudah, awak ambil 660, bahagi je 12 Wani. Dapatlah sebulan tu. Kan? Betul? Senang je lah. Kalau yang dah expert tu dia buat per 12 semua kan tak ada masalah pun. Buatlah cara yang mudah. Okey. So bagaimana kita nak buat pelarasan insurans ni? Okey, yang sepatutnya 1765. Cikgu tukar sini, tukar dalam soalan tu. Okey, dan insurans prabayar 165. Insurans prabayar adalah aset semasa debit. Kena tahu debit kredit. Okey. Okey? Boleh setakat ni? Okey. Okey, seterusnya kita pergi lagi kepada jualan termasuk 3480 diterima untuk kerja-kerja yang akan dilakukan pada bulan Oktober. Macam mana ni? Ada tak anak-anak murid cikgu yang tahu tentang pelarasan ini? Ada sesiapa yang nak cuba? Okey, Wang angkat tangan. Awal Wang angkat tangan. Okey, Wang boleh cuba jawab yang ni? Jualan ini untuk Oktober, iaitu lepas September. Kita tempoh sampai September sahaja. Ya. Jadi ini selepas tempoh kita. Kita buat selepas tempoh. Jadi ini kita buat awal. Ya, betul Wang. Betul. Maksudnya tengok tempoh lah. Belum terperoleh. Betul Wang, kita tengok tempoh kan? Betul tak Wang? Kan? Jualan ni, dalam jualan ni, okey terima kasih Wang, dalam jualan ni berapa? 198,500 Wang ni. Dalam ni termasuk yang Oktober Wang ni. Ya, betul. Kita tak boleh masukkan yang dah yang tahun depan, satu tahun. yang depan. Keluarkan dia. Cara keluarkan dia kita tolaklah. 3480 ni. Ya. Ini pelarasan. Biasanya kita lihat prabayar belanja dengan hasil. Dia boleh uji juga jualan macam ni. Tersalah masuk ataupun terlebih masuk bulan yang ke depan. Boleh macam-macam. Jadi konsep prabayar, belum bayar, belum terperoleh, belum terima tu kena tahu. Okay? Alright. So cikgu dah jelas pelarasan. cikgu tunjuk kat sini pelarasan dia 195020. Okey cikgu. Sebelum kita sambung yang pelarasan yang kelima kan ni cikgu? Ya. Okey, apa kata kita berehat sebentar, kita bagi murid-murid di luar untuk tarik nafas dulu, untuk minum air dulu, tapi kena ingat untuk sentiasa jaga SOP, okey? Kembali lagi dalam Road to Success SPM 2020. Kepentingan jarak sosial dalam pencegahan COVID-19. Jarak sosial merupakan satu cara yang berkesan untuk memutuskan rantaian penyebaran COVID-19. Bagaimana anda boleh melakukannya? Membuat pembelian atas talian seperti barang keperluan, makanan dan membuat pembayaran atas talian seperti bil, utility dan pinjaman bank. Jika terpaksa berurusan di luar, pastikan anda mengamalkan jarak sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain seperti membeli makanan di restoran, mengisi minyak di stesen minyak, membuat urusan di ATM atau bank, membeli barang keperluan di pasar raya, menggunakan kemudahan pengangkutan awam, membeli ubat di farmasi. Jika membuat pembayaran di kaunter, guna pembayaran elektronik secara PayWave seperti kad kredit, kad debit dan e-wallet. Anda bosan? Lakukan aktiviti fizikal di rumah seperti melakukan regangan, berjalan sekitar rumah, berlari setempat, naik dan turun tangga, lompat tali dan berkebun. Jangan anjur atau hadir majlis sosial atau keagamaan seperti majlis hari jadi, majlis perkahwinan dan ceramah agama. Anda juga boleh berinteraksi dengan orang luar melalui aplikasi atas talian seperti Skype, WhatsApp, video call dan FaceTime. Letakkan tangan di dada sebagai tanda hormat dengan ucapan salam bagi menggantikan bersalaman dan bersentuhan. Jauh semeter namun kekalkan interaksi. Bersama-sama putuskan rantaian COVID-19. Bertemu kembali dalam Road to
Sukses SPM 2020 bersama saya Wani Kerry dan juga Cikgu Aini. Ya. Kita masih lagi bersama dengan pelajar dari SMK Sultan Badlishah Kulim Kedah. Ya. Baik Cikgu, apa kata kita teruskan sesi pembelajaran kita hari ini, Okey, Cikgu? kita teruskan lagi kepada susut nilai. Di sini dia kata susut nilai pada 30 September telah dinilaikan semula. Dia nilaikan balik susut nilai ni. Kalau awak lihat di sini, nilai dia pada 1 Oktober 2018 yang awal tahun dinilaikan semula. Maksudnya kita kena tukar 238650 ni kepada 23030. Pengurangan itu adalah susut nilai. Penilaian semula kita guna kaedah penilaian semula. Okey, cikgu telah buat di sini hartanah, loji dan mesin. Cikgu letak nilai yang telah dinilaikan semula pada 30 September. Cikgu tambah di bawah ni susut nilai hartanah, loji dan mesin 8350. Perbezaan itu adalah susut nilai. Tulis kat bawah tu. Okey. Bila ada perubahan tu tulis kat bawah. Lagi cikgu tunjuk lagi yang terakhir adalah pada 1 Disember menerima tunai daripada seorang penghutang yang hutangnya telah menjadi lapuk. Yang lama, hutang lapuk datang bayar balik. Ini adalah hutang lapuk terpulih. So hutang lapuk terpulih, kalau di sini awak lihat dalam ni tak ada hutang lapuk terpulih. So wujudkanlah hutang lapuk terpulih itu. Dan satu lagi, dia bayar guna apa? Dia bayar guna tunai. Kita wujudkan, tambah di sebelah tunai. Okey, cikgu telah buat pelarasan di sini. Nampak tunai dah berubah. Okey. Dan hutang lapuk terpulih ada di sini. Supaya nanti bila kita nak buat penyata keuangan tu, kita mudah nak ambil semua tu masuk dalam penyata keuangan. Ya, dan tak confuse, Cikgu. Ya, betul Wani. Okey, seterusnya kita pergi lagi. Peruntukan hutang ragu dikekalkan pada 2% atas akaun belum terima. Yang ni macam biasa, awak ambil 2%, 2% darab dengan akaun belum terima RM34,000 ni. Ambil 2% darab dengan RM34,000. Jadi di sini awak akan lihat kita ada yang lama 504, yang baru kita kira tadi 684 dan sekiranya awak lihat di sini ada penambahan, ia adalah belanja. Tu awak kena tahu, tengok balik bab peruntukan hutang ragu. Dia ada hasil dan dia ada belanja. Okey, dan cikgu telah buat pelarasan di sini di mana peruntukan hutang ragu cikgu dah tukar yang baru tu. Tadi kita dah kira 2%. Dan cikgu wujudkan di sini hutang ragu belanja 180. Okey, selesai pelarasan kita. Inilah pelarasan yang telah kita buat dan kita kena buat akaun anda di Kendaki menyediakan akaun perdagangan dan penyata kedudukan keuangan. Okey, jom sama-sama dengan cikgu. Okey. Alright, anak-anak murid cikgu, kita lihat penyata akaun perdagangan dan untung rugi bermula dengan apa ya? Okey, pelajar boleh bagi jawapan anda dekat cikgu. Bermula dengan jualan. Okey, berapa nilai jualan dia yang telah kita ubah suai tadi? Berapa? 195,020. 5020. Ada pulangan jualan tak murid-murid cikgu? Ada pulangan jualan. Tengok dalam imbangan duga. Ada pulangan jualan. Sebanyak berapa pulangan jualan tu? 466. Okey, nampak cikgu garis ada pulangan jualan. Berapa jualan bersih? 194,554. 194,554. Okey. Kemudian kita cari kos jualan. Okey, cari kos jualan. Garis kos jualan. Ini format. Bermula dengan inventory awal. Berapa inventory awal? 14,300. Berapa inventory awal di sini? 14,300. 14,300. Okey, kita ada belian kan? Berapa nilai belian? Tengok dalam ni. Berapa nilai belian dia? 64,200. Ada pulangan belian tak? Ada pulangan belian. Berapa pulangan belian? 1,200. 1,200? 90. Okey. 90. Okey. So kita akan dapat belian bersih. Berapa belian bersih? 62,900.
910. Okey, ada tak belanja-belanja belian lain macam angkutan masuk, duty atas belian, insurans atas belian? Ada? Ada, iaitu angkutan Masuk. angkutan masuk. Berapa angkutan masuk? Berapa angkutan masuk? 174. 174. Okey, kita jumlah dah tak ada kan? Berapa jumlah kos belian? 63,084. 63,084. Okey, tengok cara cikgu menyediakan penyata akaun perdagangan dan untung rugi ni. Tengok dia punya format. Kemudian inventory awal tambah kos belian, kita dapat apa? Inventory awal tambah kos belian? Kos barang untuk Ya. Berapa nilai dia? 77,384. Kos barang untuk dijual 77,000? 384. 344. 84. Okey, lepas tu, lepas dapat kos barang untuk dijual, kita tolak inventory akhir. Berapa inventory akhir dalam soalan ni? Yang dalam maklumat tambahan pertama tadi, berapa nilai dia? 18,000. 18,150. 18,000? 150. 50. 150. Okey, so kita dapat kos jualan. Berapa kos jualan? Berapa kita dapat nilai kos jualan? 234. 234. Okey. Bila dapat kos jualan, tolak kos jualan, kita dapat apa? Berapa? Ya, kita dapat untung kasar. Berapa nilai untung kasar ini? 135,320. 135? 320. Okey, lepas untung kasar ada hasil tak? Ada. Kalau tak salah cikgu, hasil tu ada satu je kan? Kalau satu, berapa hasil hutang lapuk Pulih. Okey, cantiknya tulisan cikgu ya. Berapa hutang lapuk terpulih ni? 650. 1650. Okey, hutang lapuk hasil tambah dengan untung kasar berapa dapat jumlah? 136. 970. 136? 970. 9? 970 ya. 70. Okey, kita teruskan lagi tolak belanja. Belanja ni banyak garis belanja ni. Okey, apa belanja yang pertama? Beritahu saya. Belanja am. Okey, nanti beritahu saya nak apa belanja dia. Belanja am. Berapa nilai belanja am? 16,000. 16,660. Okey, lagi belanja lain? Insurans. Insurans. Berapa nilai insurans? 1765. 1765. Lagi belanja lain? Faedah atas pinjaman. Faedah atas pinjaman. Berapa faedah atas pinjaman? 2520. Lagi? Apa lagi belanja lain dalam imbangan duga yang kita dah buat pelarasan tu? Cetakan dan alat tulis. Cetakan dan alat tulis. Okey, berapa nilai dia? 10,980. Okey, lagi? Apa lagi belanja lain dalam imbangan duga? Belanja membaiki. Belanja membaiki. Okey, berapa nilai belanja membaiki? Makin cantik tulisan cikgu Wani Okey, berapa? Nampak cikgu? 900. Dalam TV nampak cikgu jelas. 7,000? 3,900. 3,900. Okey, lagi anak-anak murid cikgu. Apa lagi belanja yang ada dalam imbangan duga pelarasan kita buat tadi? Gaji. Okey, berapa gaji? 28,300. 28,300. Okey, ada lagi tak belanja?
Ada lagi tak belanja? Angkutan. Angkutan keluar. Berapa angkutan keluar? 1,292. 1292. 1292. Susut Ya. nilai. Ada susut nilai kan? Susut nilai. Susut nilai apa? Susut nilai apa kat situ tadi? Hartanah loji. Nilai hartanah, loji dan mesin. Hartanah loji dan mesin. Berapa nilai dia? 8350. 8350. Ada lagi tak belanja yang kita tak masuk? Faedah atas pinjaman dah ada lagi tak? Satu persatu kita lihat. Apa dia? Hutang ragu. Ya, hutang ragu. Berapa nilai hutang ragu? 180. Ada lagi tak? Ada lagi tak ni? Pengangkutan. Sewa. Okey, sewa berapa sewa? 15,000. 15,000. Ada lagi pengangkutan kan? Berapa pengangkutan belanja? 9,310. Pengangkutan berapa? 9,000? 310. Okey, lagi ada lagi tak belanja? Tak ada. Dah habis dah? Okey. So berapa jumlah belanja? Berapa jumlah belanja? 98,257. 98 257. 257. Okey, hasil tolak belanja kita dapat Untung untung bersih. Berapa nilai untung bersih? 38,713. Tiga apa? 38. 38 713. 38713. Okey, garis 2 di bawah. Okey, kita teruskan lagi dengan penyata. Cikgu, sebelum tu kita nak tanyalah, Sorna dekat atas tu okey tak? Sorna okey ni Sorna. Sorna okey, Sorna? Cikgu, saya okey. Okey, alright, kita teruskan lagi. Aset Still bukan following, semasa. Okey, pastikan kita cukup masa nak jawab dua soalan ini. Pertama, Alright. kita ada hartanah, lagi loji dan mesin. Berapa nilai dia? Ni cikgu buat cepat-cepat ni. Okey, yang penilaian semula 230. berapa? Wong tadi? 230,000. 230. Okey, lagi. Kita ada aset semasa. Makin cantik tulisan cikgu ya. Inventory akhir. Berapa nilai inventory akhir? Barang niaga? 18,150. Kita ada inventory Alat tulis. pandai. Berapa nilai inventory alat tulis? 2490. 2490. Kita ada apa? Tunai. Berapa nilai tunai? 1,900. Kita ada lagi insurans. Insurans apa? Ada tak insurans? Prabaya. Berapa insurans Prabaya? Berapa insurans Prabaya? 165. 165. Ada lagi tak aset bukan semasa? Akaun? Belum terima. Akaun belum terima. Kita ada hutang ragu kan? Berapa nilai akaun belum terima? Ya. 34,200. 34,200. Tolak, jangan lupa tolak peruntukan Peruntukan. Kita ambil peruntukan hutang ragu yang baru tadi. Berapa nilai dia? 6? 684. Kira dulu di kolom ini. Berapa nilai dia setelah ditolak? 33,516. 33? 516. 516. Ada lagi tak aset semasa? Ada lagi tak aset semasa? Lain. Akaun. Cikgu tulis ringkas ni sebab tak muat. Okey, berapa lain-lain akaun belum terima? 968. 68. Ada lagi tak? Ada lagi tak aset bukan aset semasa? Ya. Ada lagi tak? Habis dah. Okey, berapa jumlah aset semasa? 6. 6?
Ada 6 aset semasa, sorry cikgu. Okey. Okey, berapa aset semasa jumlah dia? Jumlahnya 57189. 189. 189. Okey, selepas aset semasa kita tolak liability semasa. Okey cikgu, kami nak ingatkan tinggal lagi 5 minit ya cikgu. Okey, boleh. Okey, kita alright boleh cikgu. habiskan Cepat-cepat untuk kita soalan cepatkan faedah atas pinjaman. Faedah atas pinjaman. Belum bayar kan? bayar. Cikgu tulis kat sini. Belum bayar. Berapa nilai dia? Faedah atas pinjaman belum bayar? 210. 210. Lagi apa lagi? Akaun belum bayar. Berapa nilai akaun belum bayar? 35,700. 3,000? 35,700. Okey, lain-lain akaun belum bayar? 1,200. Berapa? 1,200. Pinjaman adalah liability semasa sebab matang 2019. Berapa nilai pinjaman? 42,000. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Jumlah jualan belum terperoleh. Berapa? 3480. 3480. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Liability semasa? Overdraft. Tak perlu letak overdraft. Letak bank je. Berapa nilai bank? 9910. 9910. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Liability semasa? Okey, jumlah liability semasa? Jumlah liability semasa? 92,500. 92,500? 500. 500. Okey, aset semasa tolak liability semasa, kita dapat apa? Modal kerja. Okey, berapa modal kerja? 35? 35,311. Dia negatif kan? Betul tak? Dia negatif kan? Dia negatif. Okey, balance yang pertama bagi tahu saya. 989. Okey, equity pemilik. Equity pemilik. Kita dah sampai akhirnya cikgu. Kita ada modal, ya. Equity pemilik, modal berapa modal? 155. 155? 536. 536. Kita ada apa lagi? Untung bersih. Untung bersih. Berapa nilai untung bersih? 3,8. Ni kita ambil nilai ni. Ada lagi tak? Selepas untung bersih? Modal tambahan. Pelarasan. Berapa nilai dia? 17,890. 17? 890. 17,890. Ada ambilan tak? Ada. Kita tambah dulu. Okey, tambah. Modal awal tambah untung bersih tambah modal tambahan. Berapa nilai dia? 212,139. 239. Last kali tolak ambilan. Berapa nilai dia? Okey, pelajar mungkin boleh bagi jawapan yang terakhir ni ya. Berapa nilai ambilan? 1,750. 1,750. Okey, setelah kita tolak, kita dapat balance berapa? 1,989. Okey, kita balance Wani. Sama Kita akhirnya. balance. Itulah dia yang kita inginkan dalam perakaunan, iaitu akaun kita kena balance. Baiklah cikgu, Wani nak ucapkan terima kasih banyak kerana sudi meluangkan masa bersama kami dan memberi tunjuk ajar yang sangat banyak kepada pelajar di luar sana. Dan Wani nak ucapkan terima kasih banyak kepada pelajar dari SMK Sultan Badli Shah Kulim Kedah. Thank you semua. Terima kasih anak-anak murid cikgu. Okey, terima kasih ya cikgu. Okey, jadi kepada pelajar semua, Wani harap anda dapat gunakan segala input dan ilmu yang diberikan oleh Cikgu Aini pada hari ini, dan Wani nak ucapkan all the best untuk kertas prinsip perakaunan tak lama je lagi. Okey, tapi jangan lupa esok kita akan ada episod untuk kertas fizik iaitu kertas 1 dan 2. Jangan lupa untuk tengok, okey?
Okeylah, itulah dia dari saya Wani Kerry dalam Road to Success SPM 2020. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Saya mengucapkan selamat berjaya dalam SPM ni lah. Yelah, kita orang berharap sangatlah, maknanya Kak. Selamat berjaya lah Kakak. Okey, Ibu pun sama. Ibu doakan Kakak berjaya dengan cemerlang. Ibu doakan yang terbaik untuk Kakak. Dalam doa Ibu sentiasa yang terbaik untuk Kakak. Supaya yang penting Kakak kena sihat dan dapat jawab periksa SPM dengan cemerlang. وحسن